Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okey, sebelum ni cikgu dah bagi satu video iaitu bagaimana menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang dan kita tukarkan itu ialah menggunakan seluruh predikat pindah ke depan dan juga subjeknya pergi ke belakang. Okey, yang ini pula cikgu nak tunjukkan pendepanan kita nak tukarkan ayat biasa kepada ayat songsang itu dengan menggunakan pendepanan sebahagian sahaja predikatnya. Kita tak ambil semua macam tadi tu Kita nak ambil sebahagian saja dan predikat ini dia boleh mengalami pendepanan secara berasingan. Maksudnya kita boleh kedepankan dia dengan menggunakan sama ada frasa kerjanya pergi ke depan ataupun frasa adjektifnya pergi ke depan ataupun frasa sendinya yang ke depan. Okey, ada 3 pendepanan sebahagian. Kita ambil sebahagian saja daripada predikat. Okey, macam mana contohnya? Mari kita belajar. Okey, teruskan. Baik, ini ialah pendepanan frasa kerja. Frasa kerja sebahagian saja. Okey, kita tengok ayat ni. Contohnya kanak-kanak itu berkejar-kejaran di padang. Okey, kalau kamu lihat di sini, kamu nampak dia punya subjek kanak-kanak itu. Kita kenal pasti dulu mana subjeknya. Ini subjeknya. Kanak-kanak itu berkejar-kejaran di padang. Okey, nampak kan? Berkejar-kejaran ni ialah frasa kerja. Ni perbuatan dia. Berkejar-kejaran di mana? Di padang. Itu kata keterangannya. Okey, jadi kamu pindahkan. Kalau kita kata pendepanan sebahagian daripada predikat. Okey, jadi kita nak ambil pendepanannya ialah frasa kerja. Maksudnya kita nak letakkan frasa kerja yang di depan. Jadi macam mana caranya? Ambil berkejar-kejaran ni. Berkejar-kejaran. Okey. Kanak-kanak itu di padang. Okey, ambil kanak-kanak itu subjeknya dan letakkan yang ini jangan pindah. Yang kata keterangan belakang ni biarkan saja. Okey, jadi dia akan jadi ayatnya berkejar-kejaran kanak-kanak itu di padang. Okey. Contoh yang kedua. Ayat ayah bekerja setiap hari. Okey, apa subjeknya? Subjeknya ialah ayah. Okey, ini subjek dia. Bekerja setiap hari. Kita nampak dekat sini ialah frasa kerjanya. Bekerja setiap hari. Okey, kita pindahkan. Sebab kita kata nak sebahagian predikat. Pindah ke depan dan menggunakan frasa kerja yang ini. Jadi, bekerja ayah setiap hari. Okey, pindahkan kat situ dulu. Okey, contoh yang ketiga. Bayi itu menangis setiap malam. Okey, apa subjeknya? Ya, pandai. Bayi itu. Ini akan jadi subjek. Bayi itu menangis setiap malam. Jadi, frasa kerjanya ialah menangis. Jadi, kita pindahkan kat sini. Menangis. Menangis pergi ke depan. Frasa kerjanya menangis bayi itu setiap malam. Okey? Nampak Yang ini pula, kalau kita kedepankan frasa kerja tu dan frasa kerja tu ada objek. Contohnya dia membaca buku di pusat sumber. Dia bukan sekadar membaca kata kerjanya saja tapi dia ada objek di belakangnya. Jadi kita sama juga caranya, kita kenal pasti dulu mana subjeknya. Subjeknya ialah dia, subjek. Okey, mana frasa kerjanya? Membaca buku. Okey, kita pindahkan juga ke depan. Ini ialah dia punya predikat dia dan dia merupakan frasa kerjanya. Jadi kamu pindahkan ke sini pun boleh. Membaca buku. Okay, kemudian dia tetap letak di belakang. Membaca buku dia di pusat sumber. Yang keterangan ni biarkan saja di belakang. Okay? Contoh lain. Budak-budak itu kena pukul kemarin. Mana subjek dia? Budak-budak itu. Okay, ini akan jadi subjek. Kena pukul kemarin. Okay, ini ialah predikatnya. Okay, tetapi dia punya frasa kerjanya ialah kena pukul. Okay, jadi kamu pindahkan ke sini. Kena pukul tu pindah ke dulu ke depan. Sebab dia nak sebahagian kan. Dan dia nak frasa kerja yang berada di depan. Okay, jadi kena pukul. Pindahkan pula budak-budak itu. Lepas kena pukul mesti subjek. Lepas frasa kerja tu mesti subjek. Okay. Kena pukul budak-budak itu kemarin. Yang ini tidak dipindahkan. Biar saja di belakang. Okey. Contoh yang ketiga. Sampah sarap itu dibakar oleh ibu. Okey, jadi subjeknya ialah sampah sarap itu. Okay, ini subjeknya. Predikatnya, frasa kerjanya ialah dibakar oleh ibu. Jadi kita ambil yang ni. Yang ni kita tak boleh ni sebab dia bersambung sebenarnya. Dibakar oleh siapa? Kita tak boleh
oleh ibu tu berada di belakang. Tak boleh. Kita kena ambil terus. Dibakar oleh ibu. Dibakar oleh ibu. Kita terus ambil dekat sini. Sampah sarap itu. Memang ayatnya memang akan nampak pelik sikit. Sebab kita biasa baca ayat biasa. Tetapi ayat songsang, sebab nama dia pun songsang, dia terbalik. Jadi, kalau kamu tengok kat sini, dia pergi macam, kita macam pelik kan. Dibakar oleh ibu sampah sarap itu. Tapi sebenarnya betul. Itulah cara menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Baik, yang ini pula ialah penepanan kata bantu dengan kata kerja. Okey, contoh Okey, minta maaf. Okey, contohnya budak-budak itu masih bermain. Okey, budak-budak itu masih bermain. Jadi kita nampak subjeknya di sini, budak-budak itu. Dia ada kata bantu di sini iaitu masih bermain. Jadi kita pindahkan masih bermain ni pergi ke depan. Masih bermain budak-budak itu. Okey, ni ayat songsangnya. Manakala seterusnya contohnya, Ramli belum sampai ke sekolah. Kita nampak kata bantunya kat situ belum sampai. Subjeknya ialah Ramli. Okey, kita ambil kat sini. Okey, belum sampai Ramli ke sekolah. Nampak Okey, contoh yang ketiga, mereka akan pergi ke Melaka esok. Subjeknya ialah mereka. Subjek akan pergi ke Melaka esok. Ini ialah keterangannya. Dan akan pergi ni ialah kata bantu bersama dengan kata kerjanya. Jadi akan pergi mereka, cikgu kata tadi ni mesti pindah ke belakang ni. Betul-betul belakang dia betul. Akan pergi mereka ke Melaka esok. Okey, kena macam tu Itu cara dia, formula dia. Bagaimana nak menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Baik, seterusnya kita nak tengokkan pula bagaimana untuk menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang dengan menggunakan frasa adjektifnya pula depan. Yang tadi frasa kerja di depan kan? Okey, yang ini frasa adjektifnya pula di depan. Kalau kita sebut frasa adjektif kan sifat dia kan? Okey, kita nak tengok yang kata sifatnya pula berada di depan. Okey, dia sakit pada masa itu. Okey, kita nampak subjeknya ialah dia. Okey, subjeknya ialah dia dan kemudian frasa adjektifnya ialah sakit pada masa itu. Jadi kita pindahkan sakit pergi ke depan, dia pergi ke belakang, dia mesti kat sini kan. Okay, pada masa itu teruskan saja. Dia sakit pada masa itu, dia akan jadi sakit dia pada masa itu. Okey. Seterusnya contoh yang kedua ialah pesakit itu lumpuh dengan tiba-tiba. Tak boleh jalan tiba-tiba Jadi mana subjeknya? Subjeknya ialah pesakit itu. Ni subjek. Lumpuh dengan tiba-tiba. Okey, lumpuh sifatnya Jadi pergi ke depan, frasa adjektif ke depan. Lumpuh pesakit itu, ni subjek pergi ke sini. Okey, dengan tiba-tiba biarkan saja di belakang. Okey, yang ketiga contohnya ialah badannya lesu sepanjang masa. Nampak macam penat sepanjang masa Jadi badannya ialah subjek yang kita sedang bercakap, apa benda yang kita bincangkan. Badannya lesu. Lesu ni ialah frasa adjektifnya. Jadi kita pindahkan lesu tu berada di depan. Lesu badannya sepanjang masa. Okey. Seterusnya kita nak belajar pula bagaimana kita nak letakkan penepanan frasa sendi nama pula di bahagian hadapan. Okey, contohnya apa itu frasa sendi nama? Kita kenalan balik dulu. Frasa sendi nama sebagai predikat. Contohnya hadiah itu untuk ibu. Dekat mana frasa sendinya? Okey, untuk ibu ni. Okey, dia punya subjeknya ialah hadiah itu. Dia bercakap tentang hadiah itu untuk ibu. Nampak tak ada kata sendi kat sini? Untuk ibu. Jadi kita pindahkan kat sini. Untuk ibu hadiah itu. Pindahkan ke sini. Okey, yang kedua, frasa sendi nama sebagai keterangan dalam predikat. Saya berpegang pada janji. Okey, itu keterangannya pada janji. Okey, nampak tak? Pada tu dia ialah frasa sendi. Dan dia nak terangkan dia berpegang pada apa? Pada janji dia. Okey, jadi kita bila macam ni kita tak boleh subjek saja ke situ. Kita kena letak macam ni pada janji. Okey, pergi ke depan. Saya berpegang. Kena macam tu. Okey? Boleh? Okey, itu sahaja untuk hari ini penerangannya. Diharapkan murid-murid telah faham cara untuk menukarkan ayat biasa kepada ayat songsang. Kalau kali pertama tengok tak faham, boleh ulang lagi, tonton video ni berkali-kali. Sebab tu cikgu bagi video supaya kamu boleh ulang.
Okey, dan kemudian buat latihan yang diberikan. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa untuk cuba membuat latihan supaya kita dapat menguji setakat mana yang kita faham. Okey, jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.